بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى sambungan muka surat 11 ولعلها لاختصارها مع اشتمالها على ما ذكرناه جعلها الشرع ترجمة على ما في القلب من الإسلام ولم يقبل من أحد الإيمان إلا بها. Dan mudah-mudahan kalimah syahadah ini kerana tersimpan iaitu sedikit lafaznya serta melengkapi dan terkandungnya atas barang yang kami sebutkan dia. Dan mudah-mudahan, ini dia nak buat hujung kesimpulan berkenaan dengan isi daripada awal matan Barahin kita ni, iaitu Imam As-Sanusi rahimahullahu ta'ala. Di antara di sini dia ingin nyatakan sebab apa dipilih oleh syarak bagi seseorang yang ingin memeluk agama Islam. Dia tak dapat tidak, dia mesti mengucap ataupun mengatakan dua kalimah syahadah ini. Sedangkan banyak lagi zikir-zikir yang lain yang boleh disebut. Tetapi ijma' ulama' kalau seseorang yang ingin masuk ataupun memeluk agama Islam, kalau dia baca Quran sebuah pun, dia tak jadi Islam. Tak dapat tidak, dia mesti mengucap dua kalimah syahadah. Sedangkan dua kalimah syahadah ini perkataan yang amat sedikit lafaz dia. Itu ulama kata ada 24 huruf sahaja. Sedangkan kalau kita baca Quran itu lebih banyak maksud dan makna dia dari segi lafaz pun. Sebab apa syarak menetapkan dipilih dua kalimah syahadah ini dan sebagai penetapan bagi seseorang yang ingin memeluk agama Islam dan juga kalimah-kalimah yang menghimpunkan sifat-sifat ketuhanan dan segala aqaid. Kalau kalimah lain tidak menghimpun, qul huwallahu ahad tidak sama dengan la ilaha illallah. Sebab apa? Ini dia nak cerita sinilah. Dan mudah-mudahan, diterjemah pada kata la'allaha. Jadi dalam bab kalimah syahadah ni tuan, dia ada dua kalimah syahadah, kalimatai syahadah. Tapi marja' dhamir kepada mufrad, muannas mufrad saja. La'allaha, kalau eloknya la'allahuma. Tapi sebab apa Imam Sunusi kata la'allaha saja? Sebab dua kalimah syahadah ni dia panggil kalimah yang talazum. Bila disebut kalimah yang satu seolah-olah asyhadu an la ilaha illallah dan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu satu sahaja. Dia panggil melazimi. Bila sebut la ilaha illallah, maka Muhammadur Rasulullah pun terkandung di bawah la ilaha illallah. Sebab tu dia marja' dhamir, dia mufrad. Satu. Yang kedua, Imam As-Sunusi rahimahullahu ta'ala, dia tawamai dengan putih, dia kata mudah-mudahan. Dia panggil jumlah dengan la'alla. Dalam bahasa Arab ni, kalau seseorang yang wa'mai jumlah du'aiyah, jumlah du'aiyah ni jumlah jenis permohonan permintaan daripada orang bawah kepada orang atas. Maksud orang atas ni Allah Ta'ala lah yang maha tinggi, maha agung. Daripada kita pihak hamba ni membuat permohonan permintaan ni kadang-kadang dengan menggunakan lafaz la'alla. Dia panggil dengan maksud laita la'alla litaraji. Dalam bahasa Arab ni kadang-kadang kalimah yang digunakan oleh seseorang itu menunjuk makna yang dia sebut. Di sini apa maksud la'allaha? Awak dia tak kata kalimah syahadah ni tersimpan makna yang begitu banyak walaupun sedikit lafaz. Dia kata mudah-mudahan. Dia tak berani putih. Jadi dia tak confident kah? Dia seorang ulama yang besar, Imam Sunusi ni bukan setakat ulama tauhid, dia ulama sufi. Ulama sebut dalam usia dia masih kanak-kanak lagi pun dia lebih alim daripada tok guru dia.
Malah termasuk waktu budak-budak pun Allah angkat jadi awliya illahi salihin. Imam Sunusi. Lepas tu, pasal guna dengan la'ala, ini banyak isyarat. Dia teramai dengan yajzim, makna pasti terkandung di bawah kalimah ini tak. Mudah-mudahan. Dia punya sirah tabari. Sirah tabari ini maksud mudah-mudahan. Dia tak putih ni sebagai ta'adduban ma'allah. Jadi ulama-ulama ni salah satu daripada golongan yang sangat beradab tata tusila dengan Allah dan Rasul. Di kalimah syahadah yang dipilih oleh syarak, barangkali mudah-mudahan hak saya nampak lah. Bahasa dia gitu. Dia tak kata, kod mana pun tak boleh lariah, makna dia kod ni. Tu rasa macam dia kemas sangat. Jadi ulama-ulama ni, itulah. Sirah-sirah mereka ni. Satu, dia gunakan dengan lafaz la'alla. La'alla litaraji wa laita litamanni dalam nahu. La'alla ni mudah-mudahan. Kita mendoakan sesuatu yang mungkin kita peroleh dan kita dapat. Jadi dalam kaedah nahu, kalaulah perkataan doaiyah daripada la'alla itu daripada manusia, itu memberi maksud kata litaraji, rojak harapan yang besar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kepada dia apa yang dia minta kalau la'alla tu. Tapi kalau doa mai laita, laitaha. Kalau laita ni kaedah nahu, satu pengharapan, satu maksud yang mana tidak mungkin dia akan dapat dan dia peroleh. Syarat dia guna laita. Laitani ya'udu syababa yawman. Dalam syair Arab sebut, kita doa dekat Allah, mudah-mudahan saya ni boleh patah balik, muda balik sehari pun tak apa dah. Boleh tak? Tobat tak boleh. Bukan benda tu mustahil kalau kita sandak pada Allah. Tapi perjalanan kehidupan kita tak ada orang patah balik jadi mudah. Arab dia guna dengan laita. Laitani akunu sya'ran fi sadri Abi Bakrin, kata Sayyidina Umar. Waktu dia di ujung nak sakit. Dia sakit kena tikam rodok dengan Abu Lu'lu'ah An-Nasrani. 24 hari tu. Kita kata duk mengerang sakit. Dia sempat lagi mengadu nasihat dia. Laitani lam talidni ummi wa laitani anni akunu sya'ran fi sadri Abi Bakrin. Dia kata laitani lam talidni ummi, mudah-mudahan aku tidak pernah dilahirkan oleh ibuku. Pasal dia cakap aku tu dia tolak takdir Allah ke? Dah. Di situ Sayyidina Umar nak gambarkan betapa gerun dia ni nak berhadap dengan Allah. Kalau boleh mak tak beranak pun tak apa. Bahasa itu bukan nak habaq atas Sayyidina Umar ni menolak hakikat. Dah. Dia pergi kaedah qarinah dia ni. Dia nak berdepan dengan Allah ni. Satu benda yang cukup besar. Laitani lam talidni ummi wa laitani anni sya'ran fi sadri Abi Bakrin. Dan mudah-mudahan aku bukanlah Umar, tetapi aku adalah satu bulu yang ada di atas dada Sayyidina Abu Bakar. Tanya dia pasal apa? Amirul Mukminin kata aku tu, Sayyidina Abu Bakar ahlul jannah sedangkan aku hanyalah Umar. Waktu Sayyidina Umar, dia lagu tu takkan kita confident kot. Sayyidina Umar tawaduk dia tu. Ini lapah-lapah tu tak mungkin. Allah dah jadi dah Sayyidina Umar ni Umar. Takkan nak tukar jadi bulu dada Sayyidina Abu Bakar kot. Tapi nak abang tak, itulah pengharapan dia tu, gerun dengan Allah dia nak cerita. Dan apa yang dia doa memang takkan jadi. Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Itu Tuhan ibarat. Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu. Apabila hari akhirat Allah persaksikan di depan ahli masyar ni hari pengadilan Allah. Dalam kitab Al-Qurtubi sebut, bila Allah bangkitkan semula, dimulakan proses penghisaban. Allah nak hisab, Allah nak timbang, Allah nak balas amal kita. Terlebih dahulu Allah mengadili kehidupan haiwan dulu. Bangkit tu bukan kita saja. Orang pun Allah hidup balik, yaumul ba'si. Jin pun Allah hidup balik. Dan seluruh ciptaan binatang Allah perhidup semua.
unggah ke binatang, semut, semua naik balik, hidup balik. Bila hidup balik, Allah mengadili binatang dulu, nak habaq keadilan Allah. Tak lepas binatang sama binatang buat naya pun Allah balas akhirat. Hingga dalam hadis Imam Tirmizi sebut, seekor kambing yang karnak yang ada tanduk, atas dunia ada tanduk guru dia, keleweh paha. Kawan hak dia tanduk tu anak kambing tu baru nak terona, tanduk tak ada lagi, sedap kat pak ah. Dia handuh kawan tu keleweh paha. Kambing keleweh paha kali taruh tuan, nabuh pisau ya. Mati bi dengan sebab dia tanduk tadi ni. Nak balas balik tanduk tak ada. Akhirat Allah jadi balik gu hak dia tanduk, hang naik dada tanduk kawan ni balik. Sehingga Imam Qurtubi kata, harimau serigala yang memangsa kambing dan lembu, akhirat Allah tumbuh siung balik bagi puak tu rekah balik. Atas dunia mengaumlah puak tu kena rekah, raung boya dah hentam. Akhirat kena balik tuan oi. Bila tengok Allah bertambah gerun dalam hati manusia, mampu dah. Satu benda pun Allah tak lepas. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiraha wala kabiratan illa ahsaha. Semua ada dalam tu. Tu yang orang kafir tak tengok Allah. Wa yaqulul kafir, kata orang yang kafir, ya laitani kuntu turaba. Mudah-mudahan kami jadi serupa binatang tu. Sebab binatang-binatang lepas Allah adili semua, malaikat Allah perintah puak-puak binatang ni, kunu turaba, semua pakat jadi tanah, habis cerita, selesai. Tak ada binatang-binatang nak duduk, tak ada, kecuali 10 ekor yang masuk syurga. Hadis Imam Suyuti sebut. Hadin semua Allah balas ke tu, habis ke semua, selesai, jadi tanah balik. Orang kafir tengok, mudah-mudahan tu dia. Sialah kami ni, mudah-mudahan kami pun jadi macam binatang juga. Kan walaupun kena azab dalam neraka, sedah itu ya mati terus, tak ada. Kan tu laita, tobat tak boleh. Tobat tak boleh. Walaupun Allah boleh buat gitu. Sandar pada Allah boleh, tapi diguna Quran ibarat dah. Dia mesti cakap kalimah tu nanti. Orang kafir mana bakal cakap itu? Laitani kuntu turaba. Laitani kuntu turaba. Mudah-mudahan kita bakal jadi tanah sopa dengan kera bewak ni. Dia punya kesudahan kisah depa tu. Tu guna dengan lapis laita. Tapi guna dengan lapis dengan la'ala kalau isnad kepada manusia dengan maksud raja, harapan yang besar yang mungkin dia akan peroleh. Tapi kalau sandarkan kepada Allah dan Rasul, dia panggil la'ala litahqiq. La'allahum yattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Pasti kamu takwa. Bukan mudah-mudahan lah, pasti. Dan kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Difardukan puasa ni, kita kena puasa macam umat-umat dulu. Siapa-siapa yang boleh menyempurnakan perintah Allah, la'allakum tattaqun, pasti kamu orang yang takwa. Bukan boleh jadilah. La'alla kata Imam Ibn Arabi, kalau disandarkan kepada Allah dalam Quran atau dalam hadis, la'ala dengan maksud ditahqiq, pasti dia orang yang takwa. Bukan boleh jadi, boleh jadi ni, boleh sebalik dah. Tu boleh jadi. Di sini pun boleh jadi. Kan? Makna hak lain pun ada lagi. Tapi hak saya tahulah. Ni dia nak sandak di situ, dia tak putih dengan kata makna dia hak ni ya. Dak ulama ni dak. Hak Allah buka kat dia begitulah tuan. Sebab masing-masing ulama ni Allah bagi, Allah buka ilmu ni masing-masing tak sama. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Allah bagi dekat hamba ni sikit sangat. Likulli zi ilmin alim. Setiap orang yang ada ilmu alim ni, ada orang lain yang lebih alim daripada dia. Tu sudut perasan. Dia tak ada siapa dah kaki kau ni lebih dia, mohong lah. Kalau periksa satu-satu berlambak orang lain lebih daripada dia. Itu tak boleh kita nak sanak ana akbaru minhu, lagu kalam iblis tu. Kan aku besar, aku hebat daripada dia. Tu sombong. Tuhan sebut faqa kulli zi ilmin alim. Setiap orang yang ada ilmu ni, ada orang yang lebih alim daripada dia. Hak ni hak dia buka untuk pengetahuan makrifah kita orang awam. Di sisi ulama,
Kadang-kadang pengetahuan tu lebih luas. Cuma hak dia nyatakan di sini sekadar pemahaman kita. Kalau dia ramai sekadar pemahaman dia, kita tak boleh pergi dah. Pemahaman ulama ni dia tadqiq, dia halusi. Halus. Tuan tengok dalam kitab Nahu. Kitab Nahu. Ada cerita dalam satu kitab Imam Jalaluddin As-Suyuti. Salah seorang daripada guru dia orang Maghribi. Tu guru dia tanya dia, Jalaluddin, cuba hang cerita mai kat aku Ustaz yang hang faham daripada dua kalimah Arab, qama Zaidun. Bahasa Arab ni Zaid berdiri. Kita hak tak apa nak faham, qama mubtada, Zaidun apa nama jumlah fi'alah boleh tak? Qama fi'il madhi, Zaidun jadi fa'il. Begitulah boleh cerita. Isnad apa semua lebih kurang. Imam Suyuti hurai 2 hari. Kaedah ilmu hak Allah bagi kat dia. Tu dia kata, dengar saya nak hurai pula. Tu guru dia cabut daripada qama Zaidun 150 ilmu. Bukan 150 bahasan, 150 ilmu. Imam Suyuti tunduk kepala rapat. Ulama kata lepas pada tu Imam Suyuti tak nak panggung kepala depan tu guru dia. Tu Imam Suyuti khatimatul huffaz, penutup ulama yang menghafaz hadis melebihi 100,000. Imam Suyuti ni semua ilmu dia tabahur. Kitab karangan dia melebihi 600 buah, hampir 1000 buah. Sambil sebuah ya tuan-tuan kita ada. Apa dia? Syarhun Nuqayah. Ulum Quran, ilmu usul tafsir. Dia syarah Nuqayah Imam Bulqini. 27 juzuk. Membahas 17 ilmu berkaitan dengan ulum Quran. Tu baru satu. Tu alim Imam Suyuti. Tu guru dia hurai. Sengap sepi. Itu ilmu nak abang ulama yang Allah buka ilmu ni tak sama. Dan kadang ilmu tu selalunya dinyatakan dalam kitab bahasa Nepal ni takat kita lah. Takat kita faham lah. Kan? Kalau dia hurai buah dia teruk kita kan? Kita nak rengkuh faham lagu mereka tak boleh jadi fitnah. Kan? Hurai banyak-banyak pun buat penat lagu pada kata buat teruk ku hurai kat hang ni lah. Adalah anak-anak murid dia dulu mengaji. Ini anak murid ulama Mekah ni mengaji cerita. Lepas mengaji Suluddin dekat pada Allah yarham pengarang Baqarah ni setakat 10 lapis. Lepas pada tu semua pakai angkat tangan balik, tak boleh pirah. Jadi dah pecah dah kepala kami. Tak boleh pirah. Ilmu dia duk naik lagi. Itu tahu ilmu ni kita tak tahu. Kan? Banyak ni lapisan ilmu begitu lah. Tok Kenali sendiri hampir menguasai 40 ilmu lebih. Mengaji kat Syekh Ahmad Fatani 20 tahun lebih dah. Waktu dia teman Syekh Ahmad pi muzakarah munazarah dengan ulama Mesir, 3 hari lepas berahas. Dalam kitab Tasinailul Amani isu dia iaitu amil khafa'. Amil khafa' ni amil yang menjarkan isim selepas dia. Syekh Ahmad ramai lebih pada ulama lain. Muzakarah ambil dalil dah. Pi berdebat dengan ulama Mesir, Syekhul Azhar, Syekh Ahmad Fatani ni wakil ulama Mekah. Pi dengan Tok Kenali. Tapi Syekh Ahmad siasah dia pandai. Dia kata kat Tok Kenali, awang hang naik atas, aku duduk bawah. Dia mentah aku tu. Dia pakat dengan Tok Kenali, dia kata mu ikut sudah. Saat lagi pi dia kata kasutmu tinggal aku bawa dah. Jadi masa sampai di majlis tu dia buat pentah. Syekh Ahmad Fatani suruh anak murid dia Tok Kenali naik duduk atas nak lawan berhujah. Tok Kenali kata nak lawan guna ulama Arab. Dah tak apa, depa tanya hang tunjuk kat aku dia dah. Nak tengok oh padan lah ulama besar, memang besar sungguh pun. Tok Kenali kan besar. Oh padan lah ulama besar. Syekh Ahmad duduk bawah, pegang kasut Tok Kenali. Bila ulama Mesir duk hujah-hujah ni dia tunjuk. Kono-kononya kita kata aku tak payah jawab lagi, nak muridku sudahlah. Kan? Tanya-tanya Syekh Ahmad dia jawab berjabulah. Hak tu lah Syekh Ahmad. Pampang Tok Kenali kata hari yang pertama muzakarah ni aku masih faham apa yang Syekh Ahmad bahas. Masuk hari yang kedua, faham setengah saja. Setengah lagi tak faham. Masuk hari yang ketiga, aku langsung tak faham. Syekh Ahmad kata apa? Itu ilmu dia dengan Syekh Ahmad dan kita dengan Tok Kenali pun bainas sama'i wal ardi lah. Dan tambah dengan ulama-ulama dulu. Imam Sanusi atas lagi kan. Imam Sanusi awal lagi daripada Syekh Ahmad. Syekh Ahmad pun ikut tarik dia. Itu ulama-ulama dulu. Ilmu yang Allah buka dekat mereka ni. Tak tahu kita nak ucap tera-tera mana.
Seorang-seorang pengarang kitab ni nak karang kitab, dia mesti menguasai ilmu 7 lapis baru dia boleh karang kitab. Sebab tu dulu bila ada ulama karang kitab, memang orang tabik kelayakan dia tinggi. Nak karang-karang kitab ni bukan mudah, bukan pandai-pandai rasa boleh tulis dulu kan macam tu lah. Nak lantik jadi seorang musannif, muallif, murakib apa semua ni, dia pengiktirafan daripada orang lain. Ulama lain test dah, uji dulu. Ni ulama-ulama ni adab depa dengan Allah. Kita tengok. Dan mudah-mudahan dia kata boleh jadi. Ni bukanlah nak abang dia tak confident. Tak. Dia nak habaq kata hak ni lah, hak Allah buka dekat saya ni. Barangkali masih banyak lagi makna-makna dia yang lain yang tersirat yang saya tak mampu nak buat keluar. Bahasa dia gitulah. Dia isyarat gitu. Betul dia ramai dengan la'alla tu. Kan? Lain pada hak ni ada lagi makna dia. Tapi hak setakat ya yang saya faham lagu ni lah. Hak Allah bagi ilmu 2-3 patah ni. Bahasa kita gitulah maksud dia tu. Kan? Sebab tu dia ramai dengan lepas. Mudah-mudahan adab kita tak boleh duduk ni. Awak ingat hang seorang reti, hang ingat aku pekak ke tak tahu bah. Kita mahu reti sikit ni tu. Ulama dulu dah hak takat saya tahulah. Bahasa depa tu lepa lapik adab dengan Nabi, adab dengan Allah Taala. Al-adabu ma'ar rasul muqaddamun 'alal imtisalil awamir, dalam kaedah fiqh sebut. Beradab tu tinggi, adab tasa susila. Ulama-ulama kita ni penuh dengan adab. Ni isyarat-isyarat depa ni sikit-sikit ni. Hak kita faham sikit-sikit, hak tak faham lagi banyak daripada hak faham dah. Dan mudah-mudahan kalimah syahadah ini, mana 2 kalimah syahadah itulah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tu telah menjadikan dia oleh syarak kerana tersimpan. Rasa dia gitulah. Dia panggil ilat muqaddam. Ilat muqaddam buat main sebab dulu. Cerita buat apa ada lagi. Nak habaq. Dia dalam kaedah ilmu ma'ani tu ada lah. Sebab apa dia main ilat muqaddam tu. Dia asal tarkib ibarat, susunan dia. Mudah-mudahan kalimah syahadah ini dijadikan dia oleh syarak juru bahasa tu. Pasal apa? Kerana tersimpan. Begitulah. Tapi hak ni dia sebut kerana tersimpan, dia buat main ilat, punca sebab dulu. Sebab satu-satu aturan ni dia kena ada punca, dia kena ada sebab. Al-hukmu yadurru ma'illati wujudan wa adaman. Hukum sebab apa ketetapan penetapan dia begitu, ada ilat dan sebab dah. Punca dia tu ada. Bukan tak ada pasal tata-tata piduk pilih. Ada pasal. Kerana ni kita kata ada pasal lah. Sebab apa 2 kalimah syahadah ni dipilih oleh syarak? Kerana tersimpan. Maksud tersimpan ni membatasi ataupun ringkas. Kerana ringkas, pendek. Ringkas apa makna ringkas? Iaitu yang kata tersimpan. Tersimpan ni bahasa lughah tani. Pengarang kita ni, Syekh Ni'mat kecil ni orang petani. Dia terjemah dengan cara lughah petani lah. Tersimpan. Kalau kita ada bunyi simpan, tak nak simpan lemari ke. Bukan maksud gitu. Tersimpan ni terbatasi. Mana ringkah. Orang petani kata tersipir. Ringkah. Kalimah syahadah ni ringkah. Apa makna ringkah? Sedikit lafaznya. Sikit saja. Tak ada apa patah. 24 huruf saja. Bukan banyak 24. Pendek. Sebab apa? Nanti ke depan dia cerita antara hikmah, ilat dia tu hikmah lah. Dia nak bahas hikmah sini. Hikmah ni makna yang tersirat, yang halus, yang dapat difaham melalui sebab apa syarak memilih kalimah syahadah ini. Sedikit lafaznya, walaupun sedikit lafaz, serta melengkapi, yakni merangkumi dan terkandungnya, yang meliputi atas barang yang kami sebutkan dia, iaitu aqaid tu, aqaid iman kita tu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sifat wajib bagi Allah istihalah dan sifat harus, sifat wajib bagi Rasul. Itulah terkandung semua tu, aqaid iman tu.
Tu dia buat main sebab dulu. Telah dijadikan dia oleh syarak juru bahasa atas barang yang di dalam hati daripada Islam. Jadi sebab apa syarak memilih dua kalimah syahadah itu dipilih oleh syarak? Maksud syarak di sini sahibus syar'i lah. Maksud yang memilih, menentu begitu. Dijadikan ini ditentu begitu tu oleh syarak, yakni oleh Allah Taala pada hakikat dan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam atas jalan majaz. Dipilih dua kalimah syahadah itu kan kerana tersimpan makna dia tu yang atas akidah dipilih buat apa? Juru bahasa. Ini akan menjadi juru bahasa. Ni kitab-kitab lama ni dia macam tu lah kan. Dia kaedah nahwu saraf ni dia sebut tu saya cerita api lah sikit. Dan ja'ala kaedah kita ngaji nahwu saraf, ja'ala dia muta'addi dua maf'ul. Syarak jadikan dia akan kalimah syahadah tu jadi apa? Juru bahasa, yakni akan sebagai juru bahasa. Apa maksud juru bahasa? Ai mufassiran au dalilan. Mentafsir, menyatakan ataupun menunjukkan atas barang yang di dalam hati. Apa barang tu? Daripada Islam. Ini pun ada maksud-maksud dia juga. Jadi dia nak cerita apa? Jadi di sini dia nak sebut berkenaan dengan undang-undang syariat di atas dunia. Jadi undang-undang syariat di atas dunia tidak penerimaan kata dia ni selaku orang Islam seandainya dia ni asal daripada bukan Islam. Dia nak bahas itu. Jadi orang yang nak memeluk agama Islam tidak sebagai menyatakan isi hati dia ni. Dia menerima dan membenarkan apa sahaja yang Nabi SAW bawa, lalu menyimpulkan sebagai apa sahaja yang Nabi cerita, Nabi bawa tu dia terima, nak simpul semua benda tu dengan pengakuan daripada mulutnya. Pengakuan daripada lidah dia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itulah menunjuk dalam perutnya ni dia menerima segala isi dan undang-undang Islam. Ini disyaratkan bagi seseorang yang nak memeluk agama Islam. Kalau orang dah Islam dah, tu cerita lain. Makna dia sama. Bukanlah kita ucap dua kalimah syahadah menunjuk kata kita ni nak masuk Islam. Tak. Ini dinisbahkan atas undang-undang dunia. Mana undang-undang dunia? Kalau orang yang mengucap dua kalimah syahadah, baru diterima Islam dia. Kalau dia mati, maka wajib kita mentajhizkan jenazah atau mayat dia. Kena semayang, kafan, mandi dan ke bumi. Tapi kalau dia tak ucap dua kalimah syahadah, tak wajib pasal tu. Nak mandi jenazah dia tak wajib. Nak semayang atas dia, hukum dia haram. Sebab dia tak Islam. Jadi penerimaan dia selaku Islam diterima sebagai seorang mukmin dan orang Muslim apabila pengakuan daripada mulut dia, yang mana pengakuan itu menunjuk di atas hati dia ni menerima sepenuhnya Islam. Itu syarak pilih dua kalimah syahadah ni sebagai mufassiran ataupun dalilan. Sebab lidah kita ni antara fungsi Allah bagi dekat kita ni, salah satu dia yang kita boleh duduk bercakap, kita boleh cerita ni nak menyatakan apa yang tersirat di dalam perut kita. Kita ni nak kehendak apa? Ni duduk dalam perut lapar. Kata kat anak dia, hampir cari mi goreng buang 2 bungkus. Nak habaq apa? Hak yang kita lalui, apa yang hasrat dalam perut kita ni, nak makan. Lalu mulut kita sebagai juru bahasa menceritakan isi ataupun keadaan kita yang memerlukan makanan. Kita kata dekat anak, pergi cari mi goreng 2 bungkus. Ni beda cik ke tak? Itu beda ayah hang beli asin. Duit untuk aku bagilah, dia kata. Lapak ni 2 bungkus pun tak cukup kawan. Jadi mulut kita, innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi lalila. Innal kalama la fil fuadi wa innama, kalam itu ulama kata iaitu yang ada dalam perut, dia panggil kalam dengan makna ismi, sifat perkata.
Tetapi lidah ini sebagai juru bahasa menyatakan hasrat apa yang ada di dalam perut. Jadi seorang itu menerima Islam, menerima kullu ma jaa bihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam ini, dia menerima tanda kata dia terima bila dia buat pengakuan. Dia mengaku kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu rasul. Makna kata apa hak Nabi bawa tu dia terima. Dia tak perlu dia kata asyhadu an la ilaha illallah ni hang tak usah risau apa hak Nabi cerita ni aku terima semua, tak perlu kata dah. Bila pengakuan daripada dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mana dia membenarkan dan menerima seluruh dia. Sama ada undang-undang bangsa zahir iaitu pengamalan zahir ataupun undang-undang yang bangsa batin iaitu i'tiqad. Ni dipilih kalimah tu sebab makna bagi dua kalimah ni cukup banyak maksud dah. Sebab tu syarak pilih dia sebagai satu mufassiran makna terjematan ini. Saya maksud terjematan ni juru bahasa, pengalih bahasa. Kan kawan bercakap bahasa lain, kita pun cakap bahasa lain. Dia cakap kita tak faham, kita cakap pun dia tak faham. Kena panggil orang lain tolong habaq pula dia kata apa. Itu dia panggil juru bahasa mutarjamah. Kan mutarjamah ni dia cerita hasrat kawan ni duk habaq dari tadi ni dia cerita apa. Kawan ni lah tolong menyatakan. Menyata tu. Saya makna mutarjim, juru bahasa terjematan tu mentafsir, menyatakan atas barang yang di dalam hati seseorang yang nak masuk Islam tu, daripada dia nak terima Islam. Dan di sini makna iman dan Islam ni dia panggil mutaradifan. Ini kita mengikut bagi pendapat yang mengatakan Islam tu iman, iman tu Islam. Jadi kalau ikut pendapat yang rajih Islam pengamalan, iman iaitu membenarkan dengan hati. Al-Islam a'mal bil jawarih. Itu pendapat yang rajih. Muqabil dia ni mengatakan iman tu Islam, Islam itulah iman. Jadi menunjuk kata kawan ni dia percaya apa dalam perut tu. Jadi bila dia buat pengakuan di lidah dia kata dia membuat penyaksian bahawa Allah Ta'ala lah sahaja Tuhan dan Nabi Muhammad itu merupakan seorang rasul daripada rasul-rasul yang Allah utuskan. Itulah syarak pilih itu. Sebab apa? Sebab lapah yang sedikit tetapi makna dia meliputi segala aqaidil iman. Bin habang itu. Dan tiada diterima, yang ni diterima di sisi undang-undang Islam. Kerana dia ni tidak dinamakan Islam. Tapi di sisi Allah iman tu serah dekat Allah. Jadi dalam bab kita ni nak jatuh undang-undang, dia ni Islam ke tidak, maka dia perlu mengucap dua kalimah syahadah. Adapun di sisi Allah, memada dengan seorang tu membenarkan dengan hati. Dalam hati dia percaya sungguh, walaupun mulut dia tak pernah kata la ilaha illallah. Hati dia ni terima sungguh, tapi mulut tak pernah kata. Sebab tu berkenaan dengan Abi Talib, ayah Sayyidina Ali ni ada khilaf ulama. Pendapat yang rajih mengatakan dia tak jadi Islam. Sebab apa? Sebab tidak ada syahadah. Sebahagian daripada ulama mengatakan dia jadi Islam di akhirat. Walaupun atas dunia ni tak dihukumkan Islam. Sebab hati dia terima. Tahu mana hati terima? Tengok kata-kata dia sebelum daripada dia mati tu. Dia kata kat puak-puak Quraisy ni, dia kata hampa ni aku nak cerita bagi kat hampa. Apa yang anak menakanku bawa ni semua adalah betul. Aku sendiri nampak benar ni betul. Cuma dia tak kata syariat. Itu yang ada khilaf ulama tu. Di antara ulama yang memilih kata Islamnya Abu Talib ini, iaitu Imam Suyuti. Imam Suyuti buat kitab kan, hujah. Kata Abu Talib ni ahli al-qiblah. Tak apalah. Segi sudut do'ah tak do'ah tu kita cerita nombor doa. Tapi nak abad khilaf ulama pada situ. Ada khilaf. Sebab tu kalau kita kata Abu Talib tak dikira Islam. Sebab ada pendapat mutamak sebut gitu. Pendapat Imam Suyuti ni do'ah. Mengatakan Abu Talib Islam. Sebab apa? Di sisi Allah, seseorang itu dah dikira beriman kalau hatinya membenarkan. Walaupun mulut tak ada nak kata. Itu di sisi Allah. Kita ada atas dunia tak boleh hukum Islam orang lagu tu. Sebab apa? Mana kita tahu dalam perutnya. Itu Allah Ta'ala lah. Kita ada dalil tak? Boleh pegang atas. Dia mengucap tak? Ada. Kalau tak mengucap, tak Islam di sisi kita. Di sisi Allah tu serah ke Allah akhirat tu.
Tu ulama ambil sikap gitu. Kan? Kita kata tersedut pulun sangatlah tu. Kan? Sebab tu di sisi syarak, syarak menetapkan seorang itu diterima Islam dia andainya dia mengucap. Kalau dia tak mengucap, tak kira Islam. Di sisi Allah, hak tu dia dengan Allah. Kalau hati dia benar, dia terima di sisi Allah. Tapi atas dunia kita nak buat tak boleh. Pasal Allah tegah. Orang yang bukan Islam tak boleh mandi jenazah dia. Tuhan tak bagi. Tu macam apa nama? Abdullah bin Ubay bin Salul. Waktu dia mati tu. Orang mai habaq anak dia, anak dia hak lain bukan Abdullah. Anak dia pun nama Abdullah ke? Abdullah bin Ubay bin Salul. Anak dia pun nama Abdullah, tapi anak dia sahabat. Bila dia mati dulu pada Nabi. Orang mai habaq kata Abdullah bin Ubay bin Salul dah meninggal ya Rasulullah. Dia wasiat kalau boleh dia nak baju Rasulullah tu sebagai jaminan untuk dia. Bila sebut tu dia minta dalam tu, dia minta supaya Rasulullah sembahyang jenazah dia. Dia bapa munafik. Nabi mangkit Nabi Sayyidina Umar lompat galang, ya Rasulullah, pak munafik tu. Tu paling jahat sekali duk buruk Rasulullah duk menggagalkan rancangan Islam. Hati dia ni kufur, bukan dia terima dengan Islam ni. Nabi kata, aku tahu. Kalau Allah suruh perintah aku suruh istighfar 70 kali pun aku akan minta dekat Allah supaya Allah ampun dosa dah. Nabi pergi bagi baju kan. Oh heran, pasal apa Nabi bagi baju? Ridak Nabi tu. Nabi kata, aku masih kenang kebaikan dia dulu sewaktu di dalam peperangan Badar. Peperangan Badar tahun kedua hijrah dalam Sahih Bukhari sebut. Masa tu Abbas masa tu dia masuk Islam tapi dia sengak-sengak. Pok-pok dia hak Quraisy di Mekah ni duk sangka Abbas pun geng depa. Wahai dia beriman dah. Cuma dia tak nyatakan masa perang dia duk geng pok tu lah. Lah sekali kena tangkap yang cukup dia Sayyidina Ali. Tapi Nabi pesan dah dalam peperangan ni kalau Abbas ada di pihak sana jangan siapa bunuh dia. Pok munafik kata hang tengok. Kenapa mendakan dia ada kelas pilih bulu? Jahat pun ni. Padahal Allah bagi tahu dah dekat Nabi kata Abbas ni masuk Islam. Sebab tu Nabi tak pergi bunuh. Lalah kali bertumbuk gak lah dengan Sayyidina Ali pun ni. Kan perang takkan nak lawan luku. Lalah kali dia kalah. Bila dia kalah baju dia apa tak ada. 70 orang ditawan, 70 dibunuh dalam perang Badar. Termasuk salah seorang daripada 70 tu Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas masa tu baju tak ada. Habis koyak. Nak bawa dia nak balik pi Madinah daripada Badar. Dia tak ada baju sejuk. Lalah kali Abdullah bin Ubay ni hak munafik ni buang baju dia ni. Dia baca dia pakai dua lapis. Dia bagi kat Rasulullah. Nah, Rasulullah selimut sat pak menakan tu. Hak situ Nabi kenang jasa dah. Kan wahai kan dia baik pun pak munafik nah. Lepas tu Nabi pi. Akhir sekali turun. La tusalli ala ahadin minkum mata abada. Jangan sembahyang hai Muhammad di atas orang-orang yang kufur yang tak mau beriman selama-lama. Tak boleh lah. Takatlah pergi ke depan siapa pun tak dibenarkanlah sembahyang atas jenazah bukan Islam. Itu situ dalil ijma' yang mengatakan haram kita sembahyang kat atas orang kafir. Mati-mati dengar buat Yasin. Buat Yasin nak pituk tak mana dah. Dia bukan Islam. Kalau dia ada iman, masih ada sangkutan, boleh lagi dapat faedah dekat dia. Tapi kalau dia bukan Islam, tak ada lah. Doa lagu mana pun tak jadi apa lah. Sebab hati dia ni menolak Islam, itu kunci besar dah. Dia tak terima Islam, kebaikan apa kita hentak pun takkan sampai. Takkan dapat dekat dia. Itu penerimaan seseorang itu di sisi undang-undang syarak, makna di atas dunia ni kalau dia hidup, sebelum daripada dia mati, dia pun dari kalangan orang-orang Islam yang wajib kita pelihara meruah harta dan diri dia. Waktu dia hidup dapat jaminan daripada Islam sebab Islam menjamin nyawa, diri dan meruah itu seseorang wajib dipelihara. Bila dia mati, maka wajib menyelenggarakan mayat itu dengan 4 perkara, mandi, kafan, sembahyang dan ke bumi. Itu maksud diterima Islam tu. Dan tiada diterima daripada seorang yakni dihukum atas dunia lah akan iman, akan kata dia ni beriman, melainkan kecuali nak diterima tu dengan dia dengan ini kalimah syahadah tu
Mana nak nama kata dia beriman, kok mana dia kena ucap di mulut. Sebab tu ulama kata, syarat tang ni Abi Talib tak cukup syarat tu. Dia tak ada nak kata. Dia mati. Adapun hati dia, semua ulama kata dia terima. Di akhirat, tu Imam Suyuti kata, tak, dia dikira diterima juga. Adalah hujah Imam Suyuti tu. Dia ada dalil-dalil yang dia berpegang tu. Habis. Ertinya dia nak tafsir maksud daripada kata musannif mudah-mudahan kalimah syahadah ini tu. Dia kata ertinya mudah-mudahan rahsia yakni hikmah Tuhan kita pada memilih akan kalimah yang mulia ini, iaitu kalimah syahadah tu, pada menerima iman dengan dia, tiada lainnya lain daripada kalimah ni. Nak terima iman seseorang, dijadikan seorang itu sebagai orang Islam, tidak hikmah dia, Allah menentukan kalimah itu sebagai penerimaan keislaman dia. Dia diterima orang yang beriman, dia diterima sebagai orang Islam, Allah Ta'ala hanya memilih kalimah itu. Sebab apa ni ke depan? Dia kata ramai. Ni dia nak tafsil sikit lah. Dia kata awal tu, dia terjemah tu. Daripada yang menunjuk atas sabit wahdaniyah bagi Allah Ta'ala, seperti Allahu wahidun. Jadi dia kata, rahsia hikmah, rahsia Allah Ta'ala memilih kalimah ini bukan dengan kalimah lain, menunjuk atas kata dia menerima kata keesaan Allah. Bila seseorang itu mengucap la ilaha illallah, mana yang dia terima dalam hati dia, tak adalah Tuhan yang lain, Allah Ta'ala sahajalah. Sebab orang-orang yang kufur ni, dinamakan kufur, salah satu mereka mensyirikkan Allah, menyungutui Allah. Bagi mereka ni wujud banyak Tuhan. Ni pahaman ajaran orang yang bukan Islam ni, berpahaman mereka Tuhan bukan satu, Tuhan langit ada, Tuhan bumi ada. Jadi bila seseorang itu nak masuk Islam, dia kena pilih la ilaha illallah. Itu salah satu daripada menunjuk dia hanya menerima wujudnya Tuhan ni Allah Ta'ala saja. Mana pahaman dia ikut sebelum-sebelum ni, dia habis, dia lempak bang. Dia terima bulat-bulat hak Nabi bawa ni, bahawasanya yang layak, yang hanya sepatutnya, sebenarnya Tuhan tu hanya Allah Ta'ala saja. Bila dia ucap la ilaha illallah tu, menafikan kau semua hak sembahan yang dia duk anut, yang dia duk faham sebelum-sebelum tu. Jadi musyrikin dulu gitulah. Memahami ada wujud, bukan lepas kata hanya Tok Kong lepas Tuhan, dah. Lepas semua Tok Kong tu pun Tuhan, Allah Ta'ala pun Tuhan. Nak tanya mereka ni, awak sembah Tok Kong, ini Tuhan nombor 2. Nak pergi Tuhan nombor 1, kena lalu nombor 2 dulu, dia kata. Tuhan yang menjadikan alam, dia pun tahu kan Tok Kong tu tak buat. Dia kata Tok Kong ni baru buat minggu lepas. Belum tu, kadang hari Tok Kong tu pasal pada sembah. Dia mempercayai bahawa itu Tuhan yang kedua, yang diwakilkan oleh Allah untuk sembah dia tu. Bagi dia gitu. Mana mensyirikkan Allah. Kita ada Tuhan kita hanya Allah Ta'ala saja. Bila dia buat pengakuan kata la ilaha illallah, menunjuk kata sabit dia menerima dalam hati dia hanya Allah Ta'ala satu saja. Sebab apa? Kerana dua pekerjaan yang besar keduanya. Sebab apa syarak pilih tu? Yang mana kalimah tu menunjuk atas seseorang itu menerima keesaan Allah tu. Sebab apa? Ni ilat dah. Kerana dua pekerjaan, dua urusan yang besar keduanya. Apa dia yang besar tu? Pertama, sedikit hurufnya. Sedikit huruf ni di antara ilat dia, tuan-tuan. Iaitu tak payah kita nak hafal. Kalaulah kalimah syahadah tu berjela, nak kena hafal. Kalau la ilaha illallah ni mudah sangat kita nak ingat. Tu faedah daripada sedikit lafaz. Mudah kita nak sebut dan mudah kita nak hafal. La ilaha illallah mudah. Kalau dipilihlah kata salah satu kalimah syahadah, iaitu kena baca Fatihah bagi habis. Bukan semua orang ingat. Awal-awal nak masuk Islam, jenuh ajak kan. Sebab tu dalam hukum Islam kita, kalau seorang tak mampu menuturkan bahasa Arab, buat mai bahasa dia ganti maksud la ilaha illallah tu.
Macam kita lah, dia ni tak boleh langsung. Arak sepatah tak boleh jawab. Lidah keras. Kan? Aku bersaksi. Hang kena buat aku bersaksi. Jadi Islam lah tu. Tu ulama kata. Kalimah syahadah tu. Tapi kalau boleh bahasa Arab, dia kena sebut lah. Tapi kalau dia tak boleh, baru masuk Islam. Tak pernah dengar langsung bahasa Arab. Maka dia ni nak masuk Islam, nak memeluk agama Islam ni, kita terjemah bahasa hak dia faham. Bila dia ucap pengakuan, makna di situ menunjuk bahawa hati dia menerima ajaran Islam secara sepenuh. Ni satu di antara dia dipilih kalimah tu sebab sedikit huruf, qillatul huruf. Qillatul huruf sedikit, yakni mudah. Lagi pula dua kalimah syahadah ni juga bagi orang yang nak baca la ilaha illallah mulut tak buka, tak apa. La ilaha illallah mulut dia sengap. Sebab tu Allah pilih la ilaha illallah. Kalau kalimah lain kita baca mulut nak kena buka. Salah satu orang panggil dipilih oleh syarak bagi orang-orang Islam yang nak mati, yang nak wafat di hujung umur boleh menuturkan la ilaha illallah. Sebab la ilaha illallah ni mudah nak ucap berbanding dengan kalimah lain. Dia tak perlu buka mulut leh-leh. Kita ada zikir pun tasbih jalan mulut duk sengap, orang tengok. Dia ni duk buat apa? Kalau duk subhanallah, subhanallah mulut nak kena duk mukmin. La ilaha illallah mulut tak ngangau apa. Tu dia kata di antara hikmah dia tu. Jadi Imam Sunusi kata salah satu sedikit huruf. Bila sedikit qillatul huruf, ini menunjuk mudah nak menutur. Nak cakap senang. Yang kedua nak hafal bagi ingat pun senang. La ilaha, kita dah duk lama main dah. Kalau orang baru masuk Islam tu, nak hafal apa, dia bukan tahu Islam tu apa moga. Bila kita cerita kat dia kata lagu mana nak masuk Islam. Banyak ni, oh mudah noh masuk Islam. Jadi mudah dia nak sebut. Sebab sikit saja dia punya password nak masuk Islam. Dia panggil password lah. Tak ada password, tobat tak boleh masuk. Buka laptop muka ada kena ada password. Tulis penuh dalam laptop pun tak boleh masuk. Dia kata dia minta password 4 huruf. Kita hentam tak apa, hang minta 4 aku bagi 60. Boleh buka. Tobat tak boleh buka minta tu. Dia kena password ni juga. Ni password nak masuk Islam ni. Syarak pilih. La ilaha illallah syahadu an la ilaha illallah. Ni satu. Dan keduanya berhimpun atas sekalian makna aqaid tauhid. Aqaid tauhid ni makna aqaidul iman. Sebab iman kita ni berkisar di atas 3 perkara tu saja. Umbi besar. Dalam kitab-kitab tauhid ni 3 tu je. Tentang bukalah kitab tauhid besar mana pun. Pertama uluhiyah, sangkut dengan Allah. Akidah kita dengan Allah. Yang kedua nubuwat, sangkut dengan Nabi. Yang ketiga apa yang Nabi bawa daripada Allah, iaitu sam'iyat. Itu. Jadi Muhammadur Rasulullah, selain daripada kita menerima kata kenabian dan kerasulan Nabi kita, kita juga menerima apa yang Nabi bawa, Nabi cerita, Nabi sampai dekat kita. Apa dia? Salah satu dalam wajib kita percaya bab sam'iyat. Bab sam'iyat benda-benda yang ghaibiyat, mughayyabat, benda-benda yang tak nampak dengan mata, tak boleh dengar dengan telinga. Nak main ke depan, benda yang pasti akan berlaku. Jadi itu antara benda yang Nabi bawa. Jadi bila kita mengaku kata Muhammad Rasulullah, kita juga memperakui apa yang Nabi sampai. Sebab tu dipilih kalimah tu berhimpun dalam tu. Dalam bab akidah kita 3 tu je nak, bukan banyak. Bab Tuhan, ulama simpai kata sifat 20, lepas tu sifat-sifat Nabi kita 9, ataupun 4 sifat wajib, lepas tu benda sam'iyat. Hak mana Quran cerita, hak mana hadis cerita ulama kita himpun, wajib kita percaya. Walaupun benda tu daripada sudut logik, benda tu tak boleh berlaku. Nampak lagu mustahil. Macam mana boleh berlaku? Macam mati daripada hidup semula selepas daripada mati. Badan reput ke Allah dah. Nak mungkin apa lagi? Nak buat apa lagi? Ada lagi ke hidup yang lain? Mengarut benda ni yang mereka dia kata kat Nabi. In haza illa asatirul awwalin. Cerita dongeng, cerita mengarut hak dulu-dulu hang bawa cerita dekat kami puak-puak musyrikin Mekah dah. Tak boleh percaya. Kita selaku orang Islam kita percaya. Bangkit semula, alam kubur, alam barzakh ni banyak di belakang kita ni.
dalam kitab kita ni dia akan sentuh bab sam'iyat. Itu semua akidah tauhid ataupun dia panggil aqaidul iman. Itulah dua kalimah itu dipilih sebab tu atas dasar tu lah. Ini dia buat main dua ilat sahaja. Dalam kitab-kitab yang lain ada sebahagiannya, ada dia buat main lagi. Di antara hikmah-hikmah Allah ataupun Nabi kita memilih dua kalimah syahadah itu sebagai prasyarat seseorang itu menerima Islam dan iman dia tu. Ni hak dia ceritalah, kalau dia hurai lagi pun kita jenuh hurai juga. Ujung dia buat main dua tu je. Dia buat main bahasan-bahasan lagi. Mana bahasan sekadar memadai bagi kita orang awam memahami. Itulah hikmah pasal Allah pilih dua kalimah syahadah. Ada tu pun sebab lain banyak lagi kan. Dan ini di atas pemahaman penguasaan alim ulama kita lah. Sebab lapisan-lapisan ilmu ini dia mengikut rezeki masing-masing. Zaman dulu ni ada seorang ulama, Sidi Ahmad Idris, muassis tariqat Ahmadiyah. Di zaman dia ada orang Maghribi. Banyak ulama-ulama tanah Arab ni dapat tahu kata dia ni orang ulama yang mana ilmu dia halusi. Ilmu yang tak boleh dipikir dengan akal ni. Mana ulama-ulama yang terpilih, yang Allah pilih. Allah buka ilmu salah satu jalan kepada dia. Lalu diuji dia satu hari. Dia ambil satu daripada ayat Quran, minta dia tafsir. Sebelum daripada tu, lepas telaah dulu kitab tu. Telaah dalam kitab tafsir yang mu'tabar. Berkenaan dengan satu ayat, saya lepas nak munazarah lah. Ulama dulu rajin munazarah. Dia panggil diskusi. Bila panggil diskusi ya, kita kata bincang-bincang ilmu. Pasal apa? Salah satu dia panggil jalanan untuk memperoleh ilmu. Kata Imam Burhanuddin Az-Zarnuji, dia ada 7 mim. Jalan untuk memperoleh ilmu ni, salah satu dia muzakarah atau munazarah. Dia ada 7 mim. 7 perkataan yang dimulakan dengan huruf mim dalam ta'lim sebut. Salah satu dia munazarah wa muzakarah. Tak ingat Tok Guru dulu. Dia kata hayatul ilmi bil muzakarah wa mamatul ilmi bil muzakarut. Ingat mengaji dia pada Tok Guru marah kami duk menyembang. Malam-malam dia suruh baca kitab, suruh mentalaah bincang. Dia tak dengar nu lama dia sebut hayatul ilmi bil muzakarah. Hidup ilmu tu kena muzakarah bincang. Wa mamatul ilmi bil muzakarut. Mati ilmu hampa sembang mengarut, dia marah. Tok Guru dulu tu lah. Salah satu muzakarah lah. Dia panggil punca pertambahan ilmu, bincang. Zaman hidup ilmu dulu muzakarah. Bincang kawan ni tahu sikit. Kau ni tahu sikit. Lah hang tahu aku mana maksud ayat ni. Hak aku reti lagu ni. Pasal apa dia kata lagu tu? Dulu tu. Lah ni tak apa nak jadilah tentang itu. Di Indonesia boleh lah. Kita dulu ni bincang. Kami dulu ni zaman-zaman mengaji ni. Dia buat satu kumpulan. Adalah satu kumpulan tu 4-5 orang tak sedar ambil banyak. Banyak mengaut. Lepas tu gila lah baca. Ambil sebuah kitab lah. Hang baca daripada muka surat ni sampai muka surat ni. Lepas tu kawan-kawan lain ni balik telah cari ilmu hak payah. Nak bagi tanya bagi kawan tak boleh jawab. Lebih semangat aku tu bukan nak berjatuh kawan tak. Pergi balik buka kitab hak tak tahu pun buka. Tengok apa maksudnya. Dia baca sakit kita ni mampus dengan aku. Nak tanya kawan bagi tak boleh jawab. Lepas tu medang dia baca sekat selalu. Ni hang baca ni naat. Tahu mana? Mana kaedah dia bukan naat dia kembali kepada benda yang dekat. Pasal apa hang kembali sana? Kawan tu pecah belah. Lawan bumbang lalas lekat tak ada siapa boleh berlepas pergi kat Tok Guru hurai. Tu cara orang dulu gitu. Tak ada. Duk mai simam murung. Jadi muzakarah Sidi Ahmad Idris ni ulama lain ni telaah kitab lama. Bila jumpa dengan dia lepas minta dia hurai ayat tu. Dia hurai di luar akal pengetahuan ulama pada masa tu. Pakat sengap cengang. Pertama ni kami mengaku kealiman Sidi Ahmad Idris. Tapi tak mau mengaku. Kita nak test dia 7 hari. Esok hari yang sama, mereka tanya ayat yang sama. Dia hurai jauh lebih halusi daripada kemarin nak dia hurai.
Kuinat ulama-ulama ni tak apa boleh pi lah. Masuk hari yang ketiga lepas sekat tanya dia. Dia hurai jauh lebih halusi pada hari yang kedua. Lepas kata takat ni ikut ilmu dia. Masuk hari yang keempat dia hurai jauh lebih tinggi daripada hari yang ketiga. Lepas kata jadi kami takat ni ikut kami mengaku mahang alim sungguh. Jadi tu dia panggil ulama-ulama ni kan, pembukaan Allah kepada mereka ni tinggi pembukaan. Ulama kata yang paling tinggi pembukaan adalah ulama a'immatul mujtahidin. A'immatul mujtahidin ni lepas mendapat rahsia asrarul ilmi. Bukan makam ijtihad sahaja tuan-tuan. Mereka dapat makam asrarul ilmi, rahsia ilmu. Dalam bahasa lain kita kata mutiara ilmu. Kita kadang-kadang boleh kulit ilmu saja. Kadang-kadang boleh isi ilmu sahaja, amal sikit-sikit. Tapi para ulama dia mendapat mutiara ilmu. Mutiara ilmu. Saya biasalah tanya seorang guru dulu ni. Dia salah seorang orang yang pandai untuk menentukan seseorang itu gila sebenar ataupun bebat gila. Ini dalam satu ilmu hay'ah lah. Ilmu hay'ah ni ilmu cawangan bagi ilmu falak, ilmu firasat ni. Jadi mana-mana orang gila ni apa panggil dia kan. Kalau doktor ni dia panggil buhalat lah, tek tengok darah apa semua okey, pasal apa gila kan. Betul lah, tak tahu nak setakat hak depa boleh kesan ke tu lah. Tapi dia gila sungguh tak? Hak ni kena panggil orang ahli dah. Jadi bila masuk tempat gila tu, apa panggil dia? Dia bercakap 2-3 patah, dia boleh tahu kata kawan tu gila ke tak gila. Tu dia panggil asrar ilmu. Saya tanya dia, boleh tahu tak? Dia kata, antam tengok dalam Isa Ruji lah. Kaedah qadiyah dalam Imam Zakaria Ansari susun. Guna asrar situ dia lah. Mana saya faham. Saya mengaji lah Isa Ruji tu. Isa Ruji tu kitab mantik Imam Zakaria Al-Ansari. Payah nak mampus tuan-tuan. Sakit kepala mengaji. Oh apa payah nak Imam Zakaria Al-Ansari. Orang mujtahidin. Kita mengaji kitab mereka teruk kita lah. Nak tahu ilmu dia apa. Isa Ruji tu bukan kitab tertinggi mantik. Mesti kitab-kitab kalau orang ambil ilmu munazarah ni kitab permulaan ilmu debat. Isa Ruji. Lepas bagi kitab ibtidak apa. Kita hak tu habis minta lah. Banding lomak-lomak dulu ni. Jadi bila debat tu tengok. Bila debat saya tanya dia gitu. Dia kata guna qadiyah dalam tu. Boleh tahu dia kata gila tak gila. Oh. Tu dia panggil asrar ilmu. Dia tak tahu nak guna. Ulama-ulama ni dia boleh tahu. Gila betul ke tak. Saya tanya dia. Habaklah saya tak apa nak faham. Dia kata kalau tanya dia muhung. Dalil kata dia tak gila. Tanya aku mana? Dia kata dia duduk tanya gitu. Hang nama apa? David Beckham. Sahih tak gila dia. Dia boleh tahu dengan cakapan. Tu ulama-ulama dulu tu. Rahsia-rahsia ilmu. Dia apa kena dengan Tok Guru dah dulu. Masa dia mula mengaji Tok Guru dia salah seorang tu. Tok Haji Saman Kati. Saman Kati ni ngaji Mekah. Alim lapis-lapis Pak Lang Zakaria apa ni lah. Tok Haji Saleh ni lapis-lapis depa. Dia kata dia pergi mengaji falak kat apa nama Tok Haji Saman Kati. Tok Haji Saman tengok dia. Cuma hang tulis nama hang aku nak tengok dia dah. Ambillah pen situ. Tulis Jawi lah nama. Tu aku tengok tulisan, hang ni bodoh. Dia kata 3 kali aku kena bodoh dia dah. Lepas tu baru dia perelak. Di situ cara kita dobit kita tulis, tengok ketulisan tu guru boleh tahu dah. Sebab tu dulu kadang-kadang tu kata tulis nama nak tengok. Dia tengok nama dia boleh tahu hang nak duduk kelas mana. Orang lah kena ambil periksa kan. Masuk periksa nak buat kelas A ke B ke C ke D. Budak ni nak tahu dia punya minda dia tinggi tak tinggi, boleh terima. Kalau kelas A, cikgu ni dengan cekap-cekap sikit. Kan, kalau kelas B tu kurang lah sikit. Kalau kelas C tu slow lagi. Kalau kelas E, ketuk pun payah masuk. Tengok daripada tulis nama. Tengok. Kita lah kena buat ujian. Tengok markah berapa boleh buat kelas ni. Kemahiran kita kurang. Orang dulu tengok gitu lah. Dulu Syekh Ibrahim belah lahak minyak main nak mengaji kat Tok Haji Derih yang hitam. Tok Haji Derih ni pak menekan arwah Pak Sumin. Seorang ulama besar dulu ni. Jadi Tok Guru teh dia guna dah. Bukan teh suruh baca kitab tak. Tahu kata dia alim mengaji di Penang. Tahu.
Sampai-sampai tu kata, jom ikut aku. Tu nanti pergi duduk teh ke mana. Jalan betas benang. Jalan. Pusing betas benang. Elok nak sampai pala ni balik, gelincak, gedebum. Jatuh dalam padang. Tu je derih kata, hang tak boleh mengaji kat aku. Kita boleh faham tak? Tak tahu. Kan? Tu ulama-ulama dulu Allah bagi. Alah kali nak tu cerita ulama zaman salah gitu dulu. Dalam kitab Hadiqatul Azhar wa Riyahin, Syekh Ahmad Fatani sebut ketinggian ilmu yang Allah campak kat ulama dululah. Salah satu kisah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tak cakap banyak dah. Cerita dalam kitab Hadiqatul Azhar. Satu hari Imam Abu Hanifah mengajak anak murid dia ni. Bila mengajak, tiba-tiba masuk seorang perempuan muda. Masuk, dia duduk di ujung. Lepas tu dia bungkuih satu benda. Buh dalam bekas. Tak nampak lah benda apa dia bungkuih. Dia minta kat orang belakang tu suruh post umat main dekat Imam Abu Hanifah. Lepas tu mereka pun passing mai depan. Seorang ni pun bangkit. Tok Guru minta maaf. Ada satu benda yang kirim daripada belakang. Kami tak tahu siapa kirim. Mereka duk tolak mai. Saya passing lah. Imam Abu Hanifah kata, buka tengok apa benda dia bagi. Anak murid dia buka, kupas, buka. Rupanya buah epon sebiji. Buah epon sebiji. Imam Abu Hanifah tengok. Lepas tu Imam Abu Hanifah kata, hang buat pisau tak? Dia kata ada lah. Orang dulu kan jalan ni ada pisau. Apa pisau dia? Dia belah buah epon tu. Imam Abu Hanifah angkat buah epon, talau belah tu. Tu dia tutup, bungkuih balik dia. Hampir bagi balik kat dia. Tuan-tuan faham tak dia? Kalau kita main-main, puan ni bagi kat aku lah ni. Balik saya lagi aku pediah. Kita tak tahu apa dia yang dia nak ni. Tapi Imam Abu Hanifah ni orang ulama isyarat. Dia tengok tu dia tahu. Lepas tu bagi balik pula tu buah puan tu. Dah orang bagi patut buah pakit lah. Terima kasih jazakallah. Sudah balik. Tak Imam Abu Hanifah tak bagi balik buah puan tu. Perempuan tu keluar balik. Lama dia jauh baru anak murid dia tanya. Dia main buat apa tu guru tu? Dia main tanya soalan. Tak tanya apa pun sengak. Soalan apa tak hentak pun. Orang perempuan takkan nak reak lepas hampa lah. Orang perempuan ni sifat dia malu. Di belakang tadbir dia kata pergi. Dia main tanya masalah. Masalah apa? Masalah haid dia. Tu guru faham mana? Guru puan tadi. Wahipuan tu bukan semua kalam merah. Ada 2 kalar dah. Pasti tak? Di sisi Imam Mazhab Imam Abu Hanifah, haid 6 kalar. Dalam kitab Ihatah tu 6 kalar dalam Mazhab Abu Hanifah. Dia kata di sini ada 2-3 kalar. Satu daripada bulat buah tu dia kata, pasti tengok haid dia, kedatangan haid dia ni duk main 9 hari, 10 hari dah. Haid kalau merah mula-mula mai tu dia kata 3 hari je haid mai. Tak tahu berhenti tiba-tiba keluar lepas pada tu darah dia yang kekuningan. Adakah kuning yang menyusul selepas merah menyala tu dikira haid juga? Dia tanya soalan haid lah. Menimpa kata aku jawablah kat dia. Lagi mana tak bersih lagu isi dia kalau putih, lagi tu hang tak boleh sembahyang. Kita pasal Imam Abu Hanifah jawab. Kalau Imam Abu Hanifah tak jawab, saya pun tak tahu nak. Sebab Imam Abu Hanifah jawab tu nak abang ketinggian ilmu ulama. Tak perlu cakap banyak. Orang dulu isyarat sikit pi gitu. Kepakaran depa dulu kan. Tu ulama dulu. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala فعلى العاقل أن يكثر من ذكرها مستحضرا لما احتوت عليه من عقائد الإيمان. Ini dia nak buat satu jawab bagi soal muqaddarah. Dah kata 2 kalimah syahadah tu dipilih sebab mempunyai maksud dia yang cukup banyak. Pada tu patut sangatlah kalau kita selaku orang Islam ni kena banyak berzikir la ilaha illallah. Nak abang tu ke depan ni. Tapi beserta dengan kita istihdar ni makna mulahadhah makna. Zikir jangan zikir saja di samping hati kita. Hati kita juga turut mengingati makna dan maksud bagi zikir.
Itu berzikir itu benar-benar memberi manfaat. Kan? Kita banyak dah zikir mulut, hati pikut lain. Kan? Tapi dalam kitab Hikam, Imam Athaillah Sakandari kata-kata orang yang berzikir mulut, hati tak ingat, janganlah tinggal. Dia kata, zikir apa, hati tak ingat pun boleh. Dia suruh zikir juga, mahupun hati tidak ingat, tapi pahala dapat melalui lidah. Adalah kaedah-kaedah dia ni. Dia suruh bagi zikir banyak-banyak. Di sini pun ada isyarat dia. Dia suruh kita talqin zikir. Sebab zikir ni ada dua fungsi besar. Satu dia panggil zikir martabak. Yang kedua zikir hasanat. Zikir hasanat, zikir yang kita ucap pahala besar. Zikir martabak yang mana rajin kita beramal, Allah angkat darjat. Ini kena pergi cari tutup guru dapat tauliah, dapat keizinan guru untuk mentalqin, bukan boleh minta ikut dan gitu. Pergi tu guru boleh tak nak terima ni? Dia cangut tengok muka, boleh. Kadang-kadang dia tengok hampir mengaji lagi. Tutup guru ni dia cam. Saya tak tahu jenis tu. Tutup guru dulu pergi minta dia tengok muka. Ngaji tang mana? Tu payah gitu. Dia kata, mai. Tak apa. Kadang-kadang saya cukup ketak Tok Guru dulu, dia boleh tengok. Hang ngaji tang mana? Dia dah duduk dalam perut. Saya tak boleh dah. Kadang pergi minta, marah-marah balik. Pergi pula dia tahan mai pula. Balik pula. Tok Guru ni dia tahulah. Dia terima ni nak cerita isyarat. Ulama-ulama dulu. Dia panggil Syekhut Tariqah. Lepas lah mahir ilmu ni. Serba-serbi lepas menguasai. Isyarat-isyarat mereka gitu kan. Dia tak habak, betul-betul dia habak gitu. Kan? Banyak orang yang mulazamah yang mana memperbanyakkan menyebut la ilaha illallah ni akan dapat banyak rahsia dan benda-benda luar biasa. Tapi kita buat tak kena prasyarat dia. Kita buat sendiri. La ilaha illallah kita hinggut ikut kita lah. Dia ada peranan dia tu. Kan? Zikir ni. Di sisi ulama ni dah bahas zikir cara warna pula sekarang Sambandi ni. Dia ikut perjalanan aradu tariqah lah. Jalanan hak kita ambil daripada Tok Guru ni, cara zikir. Cara nak mengatur zikir. Mulut dengan hati tu, hati dengan sebut, gerak badan kita kuat mana. Kalau tengok dalam tarikat Syatariyah, dan tengok dalam kitab Dhiyaul Murid, karangan Syekh Dun Fatani. Dalam tu dia tusun lah. Tang mana kita nak ni. Tu sebab tu zikir lepas ni kesan. Kita zikir sambil tengok telefon, tobat tak boleh. Tu kata zikir pagi ni 10,000 sambil tangan sebelah duk tengok dalam Facebook. Yang sini duk subhanallah. Ni pasal apa? Patah amin cerai pula dah. Ada pergi duk tengok apa kisah apa tu. Buka tengok hak kita sudah. Cerai hidup ke apa ke. Kita suka ambil kisah. Betul? Habis-habis tu duk heran zikir tak berasa. Tak berasa apa? Ambil zikir main telefon. Adab kita. Macam lah aturan-aturan dia tu. Setengah zikir kena pejam. Adalah. Dia punya undang-undang dia nak bagi pengalaman kerohanian dia. Kita pergi duk mana ada hadis Quran lah. Ini cerita pengalaman kerohanian. Ulama yang ikut adab tata cara guru dia bagi lagu tu, mereka dapat. Allah buka dekat mereka. Kita tak nak dapat akan jadi komplain. Ni orang hari ni gitu. Mereka tak masuk perjalanan tu. Dia hari ni timbul macam-macam. Selawat apa. Ada dalil pun kata dapat pahala. Hadis yang cerita semua maudhu'. Allah. Macam-macam. Buka dalam tu naik pening kepala kita. Kalau kita kan ikut nak tutup guru ulama kita sebut hawalin buat tak tahu. Nak ambil hak depa jenuh entah ni. Habis. InsyaAllah kita akan sambung nanti. Fa'alal aqili an yukthira min zikriha mustahdiran limahtawan alaihi min aqaidil iman. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع
ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع نعوذ بك من هؤلاء الأربع وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا